motivasi untuk belajar. Lama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana masih lagi diberi peluang untuk bersama. Apa khabar anak-anak saya yang tingkatan 3? Sihat ya? Semua. Jangan ada yang terasa pula, siapa anak dia? Kan? Mak kata, kakak anak mak. Kenapa cikgu ni mengaku pula yang cikgu, kakak ni anak dia? Alah, hai. Pemikiran negara membangun pun tak macam tu. Macam tu kan. Okey, apa khabar? Itu kan dia punya apa kita panggil sebagai satu metafora, satu metafora ataupun satu akronim. Bukan akronim sebenarnya kan, satu panggilan. Okey. Jadi abang kakak sekalian, saya harap semua orang dalam keadaan stres, ya. Saya harap semua orang lain kan. Orang harap dalam keadaan baik-baik belaka kan. Saya harap anda semua dalam keadaan yang stres, pening kepala, sakit hati, sakit jiwa dan yang sama waktu dengannya, sebab dah nak periksa. Saya dapati ramai para pelajar dia bagi tahu saya, Sir, saya ingat PT3 dimansuhkan. Hot kecelakaan jalan raya. Macam tu. Kan dia kata macam tu. Jadi apa benda ni, Sir? Tiba-tiba ada apa? UASA. UASA. Benda tu. Ujian akhir sesi akademik ataupun nama lebih glamour, ujian akhir tahun. Dia tukar nama je. Kan? Lepas tu, ada yang beritahu saya, Sir, sekolah saya dah exam dah. Macam mana sekolah awak boleh exam dulu sedangkan yang buat soalan tu adalah lembaga peperiksaan? Kan? Sir, tak ready, Sir. Saya dah ready. Saya okey. Kan? Sir, kata-kata cikgu tu jangan kata-kata cikgu tu doa. Jangan cikgu cakap macam tu. No, it's true. Saya memang mengharapkan awak semua dalam keadaan stres, awak semua dalam keadaan tertekan untuk belajar. Saya memang mengharapkan tu. Kalau awak tak stres, awak buat apa kat sini? Betul tak? Orang kedai makan, orang yang mengusahakan kedai makan, buka restoran, dia harapkan orang kenyang ke orang lapar? Jawab macam tu. Kan? Dia harap orang kenyang ke orang lapar? Kalau kita macam tu, kalau awak cakap dia harap orang lapar lah, tak eloklah macam tu. Pengusaha kedai mendoakan orang lain lapar. Mana boleh? Dia memang mengharapkan orang lapar. Macam saya memang mengharapkan awak semua stres. Mengharapkan awak semua rasa macam, penatnya nak belajar. Supaya saya boleh selesaikan masalah tersebut. You find a problem, you fix it. That's it. Kan? Saya minta maaf, saya terlepas pandang untuk baca chat. Kepada semua yang nak hantar chat, kalau nak saya baca, make sure jangan waktu saya pandang kat sini. Kalau pen ni, kalau saya letak speaker kat sini, saya menghadap sebelah kiri saya, barulah awak boleh hantar chat. Baru saya akan baca. Sir, kaki saya bisul. Doakan saya cepat sembuh sebelum periksa. Okey, amin. Sekejap. Banyak sangat saya tak baca ni. Tak baiknya, Sir, saya dah hilang harapan. Sir, saya belajar tak ingat apa-apa pun. Goodbye world. Aduh, Sir, kongsi tips exam please. Okay. Berapa orang cikgu mengajar untuk ilmu free kali ni? Berapa orang? 3. Ramai 4 orang. Saya, Sir Syahmi, Sir Syahiran dan seorang lagi, Miss Pastura. Saya yakin dan percaya dalam semua orang tu, saya seorang, daripada tiga orang rakan tu, saya seorang yang akan berbeza. Pertama sekali, abang kakak, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita tengok terlebih dahulu format peperiksaan. Okey?
kita tengok dahulu format peperiksaan. Lepas tu, kita tengok untuk menjawab bahagian tertentu, apakah kaedah yang sesuai digunakan. Alright. Tanpa melengahkan masa, jom. Sir, cakaplah Banakem. Tadi kita dah cakap. Okay. Lagi sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera serta Banakem. Tasyahau. What's up? Ya. Kaifahalukum, kaifahaluki. Ya, semua sekali. Saya harap semua orang berada di dalam keadaan yang baik-baik belaka hendaknya. Yang tu baik-baik kesihatan lah. Kesihatan baik-baik lah. Daripada sudut sejarahnya, saya harap semua orang dalam keadaan stres, tertekan, jangan sampai ada adegan-adegan yang membahayakan kesihatan ataupun membahayakan nyawa. Okey. Jadi kepada mereka yang tinggal di kawasan Pantai Timur, sila berhati-hati. Saya dah warning daripada pertengahan tahun hari itu. Hati-hati kerana akan berlaku banjir, hujan lebat dan sebagainya. Okey? Sila. Jadi kalau kita tengok dekat sini abang dan kakak bercakap tentang format peperiksaan. Dahulu kita panggil sebagai format peperiksaan ataupun pentaksiran tingkatan 3. Pentaksiran tingkatan 3. Tetapi sekarang ia tidak digelarkan itu. Sebaliknya, sekarang ia dipanggil sebagai peperiksaan ataupun kita panggil sebagai format peperiksaan sumatif. Okey, peperiksaan sumatif. Jadi format peperiksaan sumatif ni macam mana? Sesuka atau tidak? Okey. Sumatif tu sesuka atau tidak? Awak nak jawapan jujur? Jawapan jujur, saya tak suka. Saya tak suka. Semua bahagian ke? Tak. Satu bahagian je saya tak suka. Iaitu esei. Saya tak suka bahagian esei. Bukan sebab bahagian esei tu tak. Dia punya format yang baru tu saya tak suka. Okay. Kenapa? Jom kita tengok. Pertama, di dalam peperiksaan sumatif. Sumatif ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian tau sebenarnya. Semua orang ingat ada 3 kan? Ada 4. Dia ada yang pertama kita panggil sebagai bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C, kita ada bahagian D. Okay. Bila kita katakan bahagian A ini dia ada 20 soalan objektif. Bahagian B pula dia ada 3 soalan subjektif. Bahagian esei ada 2 soalan esei. Tapi daripada 2 soalan ini, awak perlu pilih 1 soalan. Kan? Ramai yang kata, kalau macam tu pilih 1 je, sir. Senanglah. Dia bila orang tak faham, dia akan cakap, okeylah sir, kurang. Kenapa sir tak suka? Sebab dia lebih tough. Dia lebih tough. Dan kita ada, macam saya katakan tadi, dia ada bahagian B. Kenapa saya katakan bahagian esei susah? Sabar sekejap. Kita ada 1 soalan dekat sini yang dipanggil sebagai soalan kerja lapangan. Okay? Ingat sesi awak dengan saya 3 kali tau. Bukan membawa maksud saya akan buat semua benda dalam tempoh sejam. Okay. Jadi bila kita ceritakan dekat sini, kerja lapangan, kenapa saya katakan ini, saya tak gemar. Semua sekolah akan guna format ini ke? Format ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka, kalau menjawab soalan awak, adakah semua sekolah akan guna format ini? Jawapannya adalah, ya. Even SBP dengan MRSM ke? Bukan sekolah kat Malaysia ke? Adakah mereka tidak duduk di bawah Kementerian Pendidikan ke? Dah, selesai. Tapi sekolah saya kata format tetap sama macam dahulu. Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Saya bukan cakap, ini adalah format sekolah saya. No. Tapi MRSM tu bawah marah,
Macam mana saya nak jawab? Macam mana saya nak jawab bila orang tanya, MRSM tu bawah marah rasa. MRSM sekolah ke kedai makan? Sekolah, betul. Sekolah. Maktab, rendah, sains, marah. Okay. So, dia sekolah ke bukan? So, kalau dia sekolah, dia duduk bawah, saya masalah. Faham macam tu je lah. Okay? Okay. Cikgu sejarah saya tidak buat kerja lapangan. Awak janganlah mengadu ke saya. Okay? Dengar baik-baik semua orang. Saya hanya menyampaikan apa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. So, you don't argue with me. Sir, kenapa dia dua argue dengan saya? Okay? Write email to the Kementerian Pendidikan. Okay? Alright. Saya sambung kat sini. So, bila kita katakan, kenapa saya tak suka kat sini? Okay, ini adalah bahagian yang paling saya tak suka. Saya rasa bahagian A adalah soalan paling susah. Secara jujur, peribadi, saya cakap bahagian A adalah soalan paling susah. Okay. Ramai orang akan kata, mana ada bahagian A paling senang? Ada jawapan. Sebab itulah dia susah. Sebab dia ada jawapan. Kalau awak kata, sir, soalan bahagian A paling senang. Soalan saya seterusnya. Dapat full mark ke? 20/20? Tak kan? So, kalau macam tu, student sir ada ke belajar dengan sir dapat 20/20? Ada. Is it impossible? No, it's not. It's super easy. Okay? Alright. Kita tengok objektif kita tak nak bincangkan, kita nak bincang pada subjektif. Subjektif ada berapa markah? Untuk pengetahuan awak semua, yang ini akan ada 20 markah, yang ini akan ada 40 markah. Bila dia 40 markah, maksudnya 40 bahagi 3, satu soalan akan mempunyai markah lebih kurang 13 atau 14 atau 15 markah, ataupun 11, 12, 13, 14, 15 markah. Bergantung. Mungkin soalan 1 12 markah, soalan 2 12 markah, soalan 3 16 markah. Mungkin. So dia ada pembahagian dia. Okey, sebab apa? Kalau 40 bahagi 3, awak akan dapat 13.333333333 6. Okey. Right. Lepas tu, bahagian esei pula. Bahagian esei awak akan dapat 20 markah. Kerja lapangan 20 markah. Tambah semua, awak akan dapat 100 markah genap. Sir, kerja lapangan tu kajian kes lah. Betul. Sir, tapi macam saya, sekolah saya tak buat pun kerja lapangan. Kemungkinan besar cikgu awak akan ambil daripada markah-markah lain. Mungkin markah kerja sekolah, mungkin markah buku latihan dan sebagainya. Ada sekolah yang buat begitu. Sebab apa? Sebab cikgu dia lambat buat. Mungkin PBT, betul. Okey, dia akan buat macam tu. Alright. Bahagian B ada 4 soalan. Kenapa pula bahagian B ada 4 soalan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang 4 soalan tu bahagian mana? Bahagian, yes, itu bahagian PT3. Bukan bahagian peperiksaan sumatif. Bukan sumatif. Okey. Sir, format ni sama dengan sejarah juga ke? Sekarang ni sejarah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kelas sejarah. Tengoklah kat situ dia tulis ilmu free tingkatan ilmu free form 3 sejarah. Ya ilaha illallah. Subhan. Macam tu, okey. Kalau kita tengok kat sini okey, kena ingat. Okey. Sekarang saya nak terangkan kepada awak semua kenapa saya kata bahagian C paling susah. Saya tak suka. Bukan paling susah, paling saya tak suka. Format lama. Dengar semua orang, format lama dia ada 4 soalan. Daripada 4 soalan, awak kena pilih 2. 4 soalan, pilih 2. Bagi saya, itu paling heaven sekali. Sebab apa? Sebab 4 soalan ini akan dipilih daripada 4 bab. Dan kita boleh tentukan ke 4 bab tersebut? Boleh. Walaupun PT3 merangkumi soalan daripada tingkatan 1, 2 dan juga 3. Yang berkenaan yang kepada semua, saya tak baca chat. Kalau awak hantar pun saya tak baca. Okay. Berkenaan dengan exam nanti masuk tingkatan 3, tingkatan 2 sahaja ataupun tingkatan 3 sahaja, tu nanti kejap.
Okey. Waktu PT3, peperiksaan PT3 akan merangkumi Form 1, Form 2, Form 3. Kalau macam tu, dia akan ambil bab daripada tingkatan 1, 2, 3. Nah, pilih 4 bab daripada lebih kurang dalam 8, 10, 8, 16, 36 bab. 8, 8, 16, 16 tambah 10, 26 bab. Senang tak? Senang. Sangat senang. Okay. Kalau dia kata keluar tingkatan 3 pun, kita boleh pilih daripada 4 bab. Tingkatan 3 ada 8 bab. 8 bab, nak pilih 4, sangat senang. Sangat senang. Tetapi, bila masuk format sumatif, dia kecilkan daripada 4 soalan jadi 2 soalan. 2 soalan, awak kena pilih 1. Okey. Sekarang masuk pada bahagian yang seterusnya, iaitu ada pelajar dia beritahu, cikgu saya cakap bahawasanya exam nanti UASA keluar tingkatan 3 saja. Betul kan? Semua orang dengar macam tu kan? Okey. Saya pula cakap, saya tak tahu. Saya tak tahu. What? Macam mana saya boleh tak tahu? Saya cikgu. Sebab ia tidak dinyatakan di dalam garis panduan Kementerian Pendidikan. Dia tak ada pula menyatakan bagi pelajar tingkatan 3, silibus yang akan masuk adalah silibus daripada tingkatan 3 sahaja. Dia tak nyatakan begitu. Saya bincang dengan Syed Syahiran telefon saya cakap, Syahiran, saya tak pasti Syahiran. Tapi adakah logik? Mungkin. Adakah logik? Mungkin. Okay. Kenapa pula saya kata logik mungkin? Sebab dia 2 soalan sahaja. 2 soalan tak boleh ambil daripada tingkatan 2, tingkatan 1. Bukan yang kat didik TV tu ke? Ada tak dinyatakan? Bagi pelajar tingkatan 2, exam tingkatan 2 sahaja. Bagi pelajar tingkatan 3, exam tingkatan 3 sahaja. Dia ada sebut atau tidak perkataan tu? Oh, ada. Tapi dalam garis panduan, paper tak ada. Mana ada disebut? Cuma, dengar baik-baik. Yang dalam didik TV tu, dia menerangkan peperiksaan sumatif bagi pelajar tingkatan 3. Saya tak cakap macam tu. Saya ambil peperiksaan sumatif secara overall. Saya tak nak keluarkan statement apa-apa. Jadi, ada kemungkinan ke keluar Form 1, Form 2? Saya tak pasti. Saya tidak pasti. So, kena study lah sebab tingkatan 1 dan juga tingkatan 2, just in case. No. What? Macam mana? You need to study chapter that are related with Form 3. For example, chapter 10 Form 2 dengan chapter 5 Form 3. Sebelum you belajar Form 3 punya chapter 5, you pergi hadap chapter 10 terlebih dahulu. You know what is Sabah and Sarawak first. Boleh faham kat situ? Okay. Right? So, cadangan saya begitu. Alright? Tapi, kalaulah dia kata 2 soalan yang akan keluar dalam peperiksaan dan katakanlah memang keluar tingkatan 3 sahaja. Tingkatan 3 sahaja. Saya cakap terus terang kepada awak, saya boleh bagi awak 1 chapter bocor. Iaitu, bab 8 mesti kat sini, bab 6 kemungkinan besar kat sini. Saya cakap terus terang. Form 3, geografi, tak payah study semua bab. Form 3 sejarah, tak perlu study semua bab. Siapa yang memang tahap kemalasannya begitu tinggi, awak study bab 6, awak study bab 8. Study bab 6, study bab 8. Kenapa saya kata macam tu? Statement saya berani betul. Kan? Sebab pertama, kalau bab 6 tak keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Kalau bab 8 tak keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Tu saja. Bab 6 tentang kesan. Bab 8 tentang kebijaksanaan. Bab 7 pun mesti keluar. 3 bab ni mesti keluar sebenarnya. Tapi paling kalau saya cakap tadi sebab 2 soalan. 2 soalan. So, bab-bab lain tu macam mana, sir? Saya bercakap dengan soalan yang kemungkinan kalaulah dia keluar, sir, kalau dia keluar 1 je, sir, even dia keluar 1 pun, you still get 20 mark. So, what's the difference?
If it come out 2, you are lucky. 1 kat sini, 1 kat sini. Boleh faham tak so? Okay? So, sir, maksudnya, tapi jangan pergi nanti, pergi balik, study bab 678, 678, 678. Tak. Antara bab lain yang famous. Antara bab lain yang famous adalah bab 1. Bab 1 famous kat mana, sir? Bab 1 famous dekat subjektif. Bab 2. Bab 2 dia ada perjanjian. Pulau Pinang. Pulau Pinang dengan, bukan Melaka. Pulau Pinang dengan Singapura. Itu pun famous subjektif. Negeri Melayu Bersekutu. Bab 3. Famous. Perjanjian Pangkor. Yes, perjanjian London. Terima kasih. Pada bab 2, perjanjian London tu famous. Perjanjian London melibatkan Singapura. Lepas tu, bab 3 famous tentang perjanjian Pangkor. Itu famous. Okay. Bab 4 pula kita ada, yes, very good, perjanjian Bangkok. Itu yang famous kat subjektif. Belum cerita pasal essay lagi, mengikut setiap bab. Kalau bab 5 sih macam mana? Bab 5 pula kita tengok pula tentang perjanjian James Brooke. Kalau itu untuk Sarawak, untuk Sabah pula dia ada Piagam Diraja. So dia ada soalan-soalan hot kat situ. Sorry, perjanjian London Melaka, bukan Singapura. Alright. Biasalah bagi-bagi. Bab 4 perjanjian apa sah? Bab 4 apa? Bab 4 Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Perjanjian Bangkok. So yang ni adalah benda-benda yang famous keluar. Mungkin tak keluar kat objektif, mungkin keluar kat subjektif, mungkin. So macam-macam. Tapi yang saya baca, yang tadi yang saya bagi tahu, habis yang 678 tu saya kata apa? Yang 678 itu adalah soalan yang kalau awak baca memang berbaloi. Memang berbaloi. Sebab apa? Kalau dia tak keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Kalau keluar kat sini, awak untunglah. Sebab apa? 20 markah. Kalau dia keluar kat sini, dia akan dapat lebih kurang dalam 11 atau 12 atau 13 atau 14 markah. Boleh faham Sir, kalau bahagian A, saya tak bincang bahagian A. Sebab apa? Bahagian A terlalu banyak possibilities. Probability untuk bahagian A terlalu banyak, saya tak nak. Okay? Alright. Kita settle dekat bahagian format. Seterusnya, memandangkan saya hanya memfokuskan kepada bahagian B dan juga bahagian C. Okay. Bahagian B dan juga bahagian C. Awak kena tahu bahawasanya kita ada, saya lah, Alhamdulillah, saya dan beberapa dengan pelajar-pelajar yang dah lama, kita ada develop, kita buat sebagai kaedah set. Kaedah set. Kan? So, kalau essay, bukan soalan ketiga selalunya pendapat je. Okay. Ada yang tanya saya, sir, soalan ni, daripada satu soalan ni, dia akan ada berapa soalan? Ada 3 je. Dia akan ada soalan 1A, 1B, 1C. Dia akan ada ratio markah juga. 8, 8, 8, 8, 4. Ataupun 6, 6, 8. Dia macam tu. Janji total 20. Boleh tak dia jadi 10, 10? Boleh. Tapi saya tak sebut. Kenapa? Sebab kebiasaannya. 6, 6, 8. So, bila awak study, awak carilah mana bahagian dalam subtopik tersebut yang boleh dapat 6 markah, 6 markah, 8 markah. Biasanya, perpuluhan 2, perpuluhan 3, perpuluhan 4. Maksudnya macam contoh 1.2, 1.3, 1.4. Macam tu, dia takkan. Kadang-kadang dia akan datang daripada satu bahagian saja, satu subtopik. Kadang-kadang dia akan jadi daripada 3 subtopik. Boleh faham? Okay. Kita tengok tentang kaedah set. Okay. Bila cakap pasal kaedah set ni ada 3 komponen penting. Kita ambil komponen yang pertama. Set itu adalah datang daripada gabungan poin yang ditambah dengan huraian, yang ditambah dengan cerita ataupun contoh. Yang selepas ini kita akan panggil sebagai C-square. Okay. Lepas tu, poin, huraian, cerita atau contoh ini kita akan panggil dia sebagai satu
set. Okey, tu settle nombor 1. Kita tengok pula nombor 2. Okey, nombor 2 adalah tentang berapa set nak bagi. Berapa set nak bagi. Okey, berapa set nak bagi ini kita bergantung kepada markah. Soalan 2 markah, soalan 3 markah, soalan 4 markah, soalan 5 markah, 6 markah, 7 markah, 8 markah. Untuk soalan 2 markah, biasanya kita akan bagi 1 set, ini 2 set, ini 2 set juga. 2 set, ini 3 set, ini 3 set, yang ini 4 set, yang ini 4 set. And the list goes on. Okay? And the list goes on. Okay. Tu dia. So, set tu apa? Ni. Okay? Jadi, kita ada komponen yang ketiga. Seterusnya. Komponen yang ketiga adalah tentang penggunaan. Kat mana awak gunakan kaedah set ini? Penggunaan set di bahagian. Okey. Ada 2 bahagian yang awak boleh gunakan kaedah set. Yang pertama, kita tulis dahulu point huraian C². Point huraian C². C² itu apa? C² adalah cerita atau contoh. Okey. Dengar baik-baik. Saya tahu awak semua ada soalan, tapi ikut flow saya. Saya tak boleh ikut flow awak. Kalau awak tanya saya kesimpulan macam mana, sabar dulu. Jadi saya akan jawab satu persatu. Saya tak boleh ambil yang bawah, shoot naik ke atas. Dia ada flow. Okey? Alright. Lepas tu, kita ada juga, okey. Untuk bahagian subjektif. Dengar baik-baik. Untuk bahagian subjektif. Adalah saya amat-amat galakkan untuk bahagian subjektif ni, awak bagi point tambah dengan huraian. Maksudnya, setiap jawapan point awak, isi awak tambahkan dengan huraian. Kalau awak tak boleh tambah dengan huraian, awak tolong buat point, tambahkan dengan contoh. Tak boleh buat juga, okay, ataupun awak boleh buat dan awak terasa macam, saya nak buat 3-3, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang saya cadangkan ataupun saya galakkan untuk subjektif, awak buat antara dua ini sahaja. Kenapa segalakkan buat antara dua ini sahaja? Sebab saya risau bila awak tulis ketiga-tiga benda tu, ketiga-tiga komponen iaitu poin, huraian beserta dengan contoh, jawapan awak jadi terlalu panjang. Kita tak nak jawapan jadi terlalu panjang. Dia sejarah dengan geografi bukan macam BM. The more you write, the more mark you can get. You can get. But in sejarah dan juga geografi, the more you write, the more ataupun the highest chances you will get it wrong. Lagi panjang awak tulis, berkemungkinan besar lagi mudah untuk awak hilang markah. Boleh faham? Okay. Settle. So you just need to write what's matter. Enough. Okay. Itu untuk bahagian subjektif. Kalau kita tengok pula untuk bahagian esei. Ya, untuk bahagian esei, saya galakkan awak bagi point, huraian, contoh. Kalau awak tak nak, awak juga boleh gunakan point, lepas tu awak tambah huraian dengan huraian. Ataupun, okay, awak buat point, contoh, tambah contoh. Begini. Okay, yang mana segalakkan? Yang paling saya galakkan adalah ini sahaja. Saya tak galakkan dua ni. Kenapa? Sebab untuk awak buat point disertakan dengan huraian dan huraian satu lagi, itu memerlukan awak untuk baca banyak. Awak perlu banyak membaca. So, macam mana contoh point huraian-huraian, point contoh-contoh? Nanti kita akan tengok. Okay, saya rasa saya duduk pada satu kedudukan yang strategik yang memudahkan awak semua untuk screenshot. Okay, sangat mudah untuk screenshot, iaitu tekan saja button screenshot, sangat mudah. Okay, saya duduk memang pada kedudukan yang strategik. Okay,
Sir, yang nombor 2 tu tak faham. Yang ini ke? Adakah yang ini? Okey. Tak apa, sekejap kita akan explain. Okey, terima kasih. So, berapa set? Okey, yang ni kita dah faham lah. Maksudnya, kalau jawapan awak ada poin huraian, contoh. 3-3 tu, kita akan panggil dia sebagai satu set. Maksudnya, satu set tu apa? Satu set jawapan yang lengkap lah. Kalau bahagian makan, dia ada set makanan, minuman, sayur-sayuran. Macam itulah. Ataupun makanan, minuman, dessert. Lengkap lah. Itu satu set. Macam ni. Makanan utama, minuman, okey, dan juga apa? Yang ni kita bagi dessert. Happy meal lah, betul. Okey, settle. Berapa set kita nak bagi bergantung pada markah dalam soalan. Tapi adakah semua soalan? Jawapannya tidak. Macam mana kita nak tentukan soalan tu kita nak bagi berapa set dan sebagainya? Sabar. Jadi kita akan tengok. Okey, settle dekat sini. Okey, seterusnya kita nak sambung pada bahagian yang berikut, iaitu berkenaan dengan pendahuluan. Okey, saya tanya awak semua, pendahuluan ni wajib atau tidak? Yang dah tahu, tahulah. Okay, very good. Okay, so ada yang tanya, sir, boleh ajarkan esei dengan betul? Boleh, sabarlah. Sabar. You follow my flow, not I follow your flow. Okay, right. Jadi, pendahuluan ini sebenarnya adalah tidak wajib. Pendahuluan tidak wajib. Tetapi digalakkan. Okey? Tetapi ia digalakkan. Okey. Dan pendahuluan ini juga tiada markah. Tiada markah. Ingat? Tapi cikgu, saya kata pendahuluan tu kena ada. Dia dapat markah. Tak. BM, ya. Sejarah geografi, tak. Memang tak ada. Sependahuluan macam mana? Takkan pendahuluan tak tahu. Kalau soalan tanya, apakah faktor-faktor kedatangan kuasa barat? Pendahuluannya, antara faktor-faktor kedatangan kuasa barat, ialah. Ini untuk subjektif dan juga esei ke? Ya, dua-dua. Pendahuluan tidak wajib, tetapi digalakkan. Dan pendahuluan ini tiada markah. Kalau cikgu awak kata pendahuluan ada markah, saya tak boleh cakap macam tu. Sebab saya hanya bercakap daripada kaedah penandaan kertas. Semua dalam paper sejarah sampailah SPM, pendahuluan tiada markah. Tak ada markah. So, saya takkan nak cakap ada. Kalau cikgu awak nak bagi ada, itu rezeki awak. Saya bercakap melalui garis panduan yang diberikan. Boleh faham, Okey. Seterusnya, pendahuluan ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis yang pertama kita panggil sebagai pendahuluan selamat. Pendahuluan selamat. Yang kedua pula, kita ada pendahuluan power. Kita ada pendahuluan power. Pendahuluan selamat ni maksudnya macam mana, sir? Awak ambil dari soalan. Ambil dari soalan. Pendahuluan power pula, awak kembangkan soalan. Kembangkan soalan. Okey, settle. Seterusnya, ada student tanya kepada saya, sir, dalam menjawab soalan subjektif ataupun esei, rumusan nak kena buat ke? Tak. Rumusan tak payah. Kalau lah pendahuluan je tak wajib, takkan rumusan jadi wajib? Rumusan tidak wajib. Nak buat boleh tak? Silakan, tak ada masalah. Tapi tak ada markah. Melainkan dalam rumusan awak tersebut
katakanlah jawapan awak tulis jawapan, awak buat pendahuluan selamat, tak ada markah. Lepas tu awak bagi jawapan, set 1, set 2, set 3. Tapi daripada 3 set tersebut, awak salah satu. Satu set tu awak salah. Tapi dalam rumusan awak kata sebagai rumusannya. Okay? Awak pun terbagi satu rumusan yang merupakan jawapan kepada soalan tersebut. Boleh dapat markah tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh ke bagi contoh untuk kembangkan soalan? Bagi pendahuluan? Boleh, tak ada masalah. Sabar. Okay? Kalau letak pendahuluan dapat lebih markah ke Saya baru cakap kat sini. Okay? Wajib ke penanda kertas? Wajib ke penanda wacana? Okay, dengar baik-baik. Saya tahu ramai guru-guru dekat luar sana, terutama sekali guru-guru di Malaysia. Malaysia maksudnya adalah sebuah negara fantasi yang saya cipta. Okay? Right. Dekat Malaysia, cikgu-cikgu kata tata bahasa itu tidak penting. Dalam peperiksaan sejarah maupun geografi, tata bahasa itu tidak penting. Saya setuju. Tetapi tidak membawa makna awak boleh tulis secara hentam kromo. Kena ingat, penanda kertas, ada sesetengah penanda kertas, background mereka adalah bahasa. So, lebih elok awak letaklah penanda wacana yang mudah-mudah. Okay? Yang biasa-biasa sahaja. So, kenapa pendahuluan digalakkan kalau dia tak ada markah? Well, it's a pembuka kata. So, kalau bagi fakta sahaja boleh ke tapi tak ada huraian dan bagi contoh? Boleh, tapi bukan untuk semua soalan. Okay. Alright? Boleh saya teruskan? Okay. Mengantuk, pergi tidur. Buat apa lawan-lawan? Okay. Settle kat sini. Alright? Kita teruskan pada bahagian yang atas, iaitu kita nak cerita tentang bahagian B. Tak baik suruh orang tidur kan. Habis tu dia dah mengantuk, awak nak saya buat apa? Kerang kalau dia tak tidur, kerang dia dapat insomnia. Saya yang dipersalahkan. Kan? Pergi tidur. Okay? Bahagian B. Bahagian B ni awak kena tahu. Yang pertama, bahagian B ni soalannya. Okay, soalannya straightforward. Okay, straightforward. Apa maksud soalannya straightforward, Maksud soalannya straightforward adalah dia tanya awak jawab terus. Dia tanya, awak jawab terus. Maksudnya tak payahlah bunga-bunga tu. Tak payah. Okey. Di sini baru saya nak jawab soalan daripada Fia dan beberapa kawan yang lain, iaitu berkenaan dengan point. Di dalam dia kena ada suara announcement. Perhatian kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 sekalian, di dalam kertas sejarah dan juga geografi untuk bahagian subjektif maupun esei tidak dibenarkan tulis jawapan dalam bentuk kan. Soalan sarah bagi pelajar-pelajar tingkatan 3 yang akan menduduki peperiksaan sejarah dan juga geografi, jawapan pada bahagian esei tidak dibenarkan ataupun bahagian subjektif tidak dibenarkan tulis dalam bentuk kan. Sekian, terima kasih. Saya ulang dalam bahasa tadi announcement. Terus speaker ialah speaker murah kan. Bahagian esei, bahagian subjektif tidak boleh tulis jawapan dalam bentuk point. Hang tak percaya? Hang pergi tanya penanda kertas lah. Tapi cikgu saya kata boleh tulis dalam bentuk point. Terpulang. Nak pakai. Ada 3 kebarangkalian yang akan berlaku sekiranya awak tulis jawapan dalam bentuk point. 3. Kebarangkalian yang pertama, cikgu awak tak kisah, tengok jawapan awak betul, dia bagi markah.
Kebaran kalian yang kedua adalah cikgu awak tengok, awak bagi dalam bentuk poin. Dia bagi awak separuh markah bagi jawapan yang betul. Bagi jawapan yang betul, dia bagi separuh markah sahaja. Maksudnya, kalau awak dapat soalan tu 1 markah, jawapan awak tu bernilai 1 markah, dia akan bagi setengah sahaja. Yang ketiga, ataupun yang ketiga ni, dia tengok awak bagi dalam bentuk poin, dia akan bagi salah terus. Macam saya katakan di awal kelas tadi, saya bukan bercakap mengikut macam mana saya tanda kertas. Saya bercakap mengikut apa yang telah diberikan ataupun garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Boleh faham kat situ? Tapi cikgu saya wajibkan tulis dalam bentuk poin. Terpulang. Bergantung. Saya bercakap pasal format peperiksaan. Di dalam format peperiksaan tidak boleh tulis dalam bentuk poin. Mesti tulis dalam bentuk perenggan. Habis tu kenapa cikgu saya kata boleh tulis jawapan dalam bentuk poin? Sebab cikgu awak dapat jawapan dalam bentuk poin. Cikgu-cikgu semua dapat jawapan dalam bentuk poin. Boleh faham? Dia akan dapat fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4. Contoh fakta 1 huraian 1, contoh 1. Fakta 2 huraian 2, contoh 2. Fakta 3 huraian 2, fakta 3 huraian 3, contoh 3. Dia akan dapat macam tu. Jadi, dia bagi kat awak macam tu, terus tulis dalam poin supaya mudahkan kerja dia nak tanda. Ikut format, tak boleh. Searahan suruh buat esei sudah tentu perenggan dong. Soalan esei mesti buat perenggan. Tapi ada cikgu kata boleh buat poin, tak ada masalah. Tak boleh. Mana ada? Semua exam paper nanti sama ke? Saya rasa sama. Siapa yang akan tanda kertas peperiksaan ni? Guru subjek sekolah sendiri ke? Ya, dan mungkin tidak. Saya tak dapat clear lagi kat situ. Okay, nak screenshot sekejap lagi. Lagi apa ni? Okay? Boleh faham So, kalau cikgu awak kata, kenapa awak tulis dalam bentuk perenggan? Awak jawab je lah. Dah tu, sampai kat peringkat SPM, mana boleh tulis jawapan dalam bentuk poin? Jawab je macam tu. Bukankah garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan tak boleh buat dalam bentuk poin? Itu je. Cikgu dah pandai melawan. Saya bukan melawan. Saya hanya cakap apa yang diberikan oleh garis panduan oleh Kementerian Pendidikan. Dan kalau saya tak praktis sekarang, saya takut saya terbiasa dan saya akan bawa sampai ke SPM. Nanti kalau saya gagal dalam SPM, siapa nak tanggung masa depan saya? Cikgu. Macam tu kan? Macam tu. Itu tak berlaku kat Malaysia lah. Berlaku kat drama saja. Ya? Okay. Perenggan kena ada limit ke? Tak ada. Tak ada limit dalam perenggan. Limit perkataan? Tidak ada. Okay. Apa kata Gio? Cikgu saya kata section B boleh buat poin. Tak boleh. Melainkan dia yang bagi. Macam contoh soalan ini. Soalan B. Nyatakan 4 sebab. Tiba-tiba dekat sini dia ada tulis 1, 2, 3, 4. Dia yang tulis benda ni, maka boleh bagi dalam bentuk poin. Kalau dia tak tulis, tak ada benda tu, maka awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Maksudnya bukanlah berperenggan sangat. Awak nak buat 1 perenggan boleh, 2 perenggan boleh, 3 perenggan boleh, 4 perenggan boleh. Tak ada masalah. Bergantung kepada okey. Settle pada bahagian B. Ingat sesi awak dengan saya 3 kali tau. 3 kali. Ini adalah sesi yang pertama. So janganlah terkejut sangat. Okey, janganlah terkejut sangat. So kita ada masa lebih kurang dalam 15 minit lagi. Kita akan habiskan nanti. Okey, jangan risau. 3 kali kelas. Okey? Alright. Subjektif kena buat perenggan ke? Baru cakap tadi. Okay. Dalam esei lebih kurang berapa perenggan? Kita tak masuk esei lagi. Kita masih lagi kat bahagian B. Esei sabar ya. Pelan-pelan. Jangan gelojong kan? Boleh ke tulis jawapan yang cikgu MC Plus bagi yang tak ada dalam buku teks? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Tetapi ada syarat. Syarat apa? Syarat tersebut jawapan awak mestilah disokong oleh fakta-fakta tertentu. Yang keduanya adalah sejawapan awak mestilah munasabah, iaitu menjawab soalan. Janganlah pula soalan tanya faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Awak pergi tulis faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan juga 20. Salah tak? Salah.
Ada yang tanya saya, "Sir, macam mana nak bezakan huraian dengan contoh?" Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Okay. Awak tanya saya. Contohlah, awak tanya saya, "Sir, apakah faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, sir?" Contoh. Kita buat dalam bentuk dialog supaya awak nampak. Saya pun jawab, faktor-faktor kedatangan dia antaranya adalah disebabkan oleh barang mewah. Adakah awak akan berhenti menanyakan soalan di situ ataupun akan ada soalan seterusnya? Mesti ada soalan seterusnya, betul. Tapi ada pelajar, bila dia tulis, macam contoh, contoh dia apa, sir? Apa faktor-faktor dia? Saya pun jawab. Contohnya, antara faktor-faktornya seperti barangan mewah. Ada student kata macam, ada student bila dengar barangan mewah dia, oh, okey, faham. Ada faham. Ada student dia tak faham. Bila dia tak faham, dia akan tanya soalan. Apakah soalan tersebut? Bila saya kata barang mewah. Awak akan tanya saya, barangan mewah tu macam mana, sir? Betul tak? Betul, barangan mewah tu macam mana, sir? Saya akan jelaskan betul. Okey, barangan mewah ni dia macam teh. Okey, macam emas. Lagi apa? Tembika, macam tu. Ada student, dia bila dengar huraian tu, dia faham. Ada student dia tak jelas. Dia akan tanya pula, contoh negara apa, sir, yang buat benda tu? Saya pun bagi contoh. Contohnya macam Spanyol. Spanyol, dia perlukan teh. Dan teh ni sebab apa? Sebab teh mendapat permintaan tinggi di Spanyol pula. Contohnya negara Eropah, negara barat, dia perlukan teh. Sebab apa? Sebab dia mendapat permintaan yang tinggi. Teh mendapat permintaan tinggi di Eropah. Kenapa pula? Sebab teh ni antara minuman golongan bangsawan. China tak perlukan teh. China ekspor teh. China yang ekspor teh. Okey? Dia jadi, oh, okey, faham. Okey, dia jadi contoh. Ada banyak lagi lah. Okey? Dia macam-macam lagi. Dan China, macam China, barangan rempah ratus. Kenapa pula perlukan rempah ratus? Sebab rempah ratus ni adalah diperlukan untuk menyedapkan makanan. Orang kaya yang akan makan. Begitu orang-orang biasa ni, makanan dia orang tak berempah ke? Kurang. Dulu garam tu dikira sebagai barangan mewah. Jangan main-main. Kalau Arab ni dia suka wangi-wangian, salah tu. Arab dia ekspor wangi-wangian. Jadi wangi-wangian dia tu adalah barangan mewah. Kan? Siapa yang pakai minyak wangi? Kalau kita ambil pada zaman sekarang, siapa yang pakai minyak wangi? Orang biasa ke orang-orang yang kaya? Orang biasa pun ada pakai, betul, but the quality. Orang yang branded ni, yang apa kita panggil sebagai kelas kayangan ni, awak ingat dia pakai ke minyak atar yang harga RM5 tu? Faham tak? Faham ya semua orang? Dia macam tu. Kita bagi contoh. Okey. Jadi, sekarang saya nak terangkan kepada awak. Okey, dengar baik-baik. Dengar semua orang. Saya tak nak semua orang salah faham dengan saya. Dengar. Saya mengajar yang apa yang saya plan untuk 3 kali kelas dengan saya ni, saya bukan mengajar benda yang awak dah tahu. Saya nak fokuskan kepada lebih-lebih lagi pelajar-pelajar asrama, macam mana kita nak jawab soalan dengan betul. Dan saya faham, student dia bukan ada masalah pada revision. Awak boleh buat revision. Saya yakin awak boleh buat revision. Student sekarang ni ada masalah selepas peperiksaan pertengahan tahun hari itu, dia ada masalah untuk menjawab soalan dengan betul. Ya, dia ada masalah untuk menjawab soalan dengan betul. Itu ada masalah. Sebab apa? Waktu peperiksaan pertengahan tahun itu, dia jawab. Tapi jawapan tu betul. Cikgu dia bagi salah. Persoalannya kenapa? Okay, settle. Okay. Jadi, kita nak tahu. Jadi, saya bukan nak tolong awak semua untuk menjawab soalan yang awak dah tahu. Saya nak ajarkan kepada awak semua macam mana nak jawab soalan andai kata soalan yang awak tengok tu, awak tak tahu. Awak tak tahu nak jawab macam mana. Ataupun soalan tu awak ingat point tapi awak tak ingat huraian. Macam mana kita nak buat? Yang tu yang saya nak titik beratkan. Boleh faham?
Okey. Jadi awak jangan ingat jangan. Kita tak ada nak cerita semua pasal semua bab, tak. Kita akan tengok macam mana kita nak tackle soalan-soalan tertentu. Okey. Dengar. Kaedah yang biasa saya buat, yang mana cikgu saya, cikgu sekolah saya pergi jumpa dia dan saya bagi tahu kat dia, dia kata bagus cara ni. Pertama sebab apa? Cara dia. Mestilah dia cakap bagus. Okey. Kaedah pertama yang saya amalkan bila saya baca soalan, kalau soalan tu soalan yang saya jumpa tu saya tak faham, saya tak tahu nak jawab, tapi saya nak jawab, saya akan tengok dan cari perkataan yang boleh saya kembangkan, kemudian saya akan mudahkan soalan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai we simplify the question, ataupun kita mudahkan soalan itu kepada tahap kefahaman kita. Sebab apa? Saya ambil ayat daripada Ustaz Azhar Idrus, antara ulama-ulama tersohor di Malaysia. Dia kata, faham soalan, faham jawapan. Boleh Bapak? Okay. Jadi, saya akan cakap macam ni. Okay. Bahagian yang berlorek dalam peta di bawah merupakan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu, yang telah berjaya dikuasai pada abad ke-20. Okay. Macam saya akan tulis. Yang ini apa? X adalah Perlis. Saya akan tulis lah. Yang ini adalah Ganu. Ataupun Terengganu. Okey, yang ini pula ini adalah apa? Yang ini adalah Kelantan. Yang ini pula adalah Kedah. Betul. Ada satu lagi negeri Melayu tidak bersekutu. Apa dia? Johor. Okey? Tulislah sini. Johor. Dah settle lah. Soalan satu, dia tanya, nyatakan negeri-negeri yang bertanda. Dia ada X, dia ada Y. Dah ada jawapan? Ada. Yang ni perlu tak pakai kaedah set? Tak perlu. Sebab apa? 2 markah, ada 2. So, tinggal nyatakan saja. X adalah Perlis, Y adalah Terengganu. X adalah Perlis, Y adalah Terengganu. Oh, sir, tak payah tulis negeri. Tak payah. Terus tulis macam ni. Settle. Boleh dapat semua orang? Okey. Terus tulis saja. Ya, terus tulis je. Okey. Sir, macam mana nak ingat peta? Sudah soalan. Mencabar soalan ni. Sir, cara mudah nak hafal peta macam mana? Okey. Saya ajar cara saya. Saya ajar cara saya. Sesuai atau tidak dengan awak itu bergantung kepada anda lah. Okay. Cara saya, bila nak hafal peta, saya bahagikan peta kepada 4 bahagian. Saya bahagikan soalan peta ni, saya bahagikan peta kepada 4 bahagian. 4 bahagian tu macam mana, sir? Saya bahagikan macam ni. Okay. Yang ini timur. Yang ini sorry saya buat pakai color coding Yang ni timur. Yang ini barat. Yang ini selatan. Dan yang ini adalah utara. Saya akan bahagikan macam ni. So, negeri utara ada 2. Negeri timur ada 3. Pahang 1. Barat ada Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Termasuklah Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Selatan kita ada Johor. Saya akan bahagikan macam tu sahaja. Okey. Utara 3 kan, sir? Ya, ada Penang, Kedah dan juga Perlis. Macam tu je. Saya akan bahagikan dia macam ni. Selesai. Sabah Sarawak pula macam mana, sir? Sama juga. Sabah Sarawak saya akan cari kawasan pantai barat, pantai timur. Pantai barat mana, pantai timur. Okey. Settle. Ya? Itu kaedah saya lah. Terpulang. Kalau awak ada rasa lebih mudah cara awak, terpulang pakai je. Okey. Sorry, saya tersebut 2 yang tadi. Pulau Pinang utara, negeri utara ada 3. Biasalah, mengajar sejarah kan. Pulau Pinang sebenarnya dahulunya ke Kedah.
Okey. Sekarang ni kita tengok pada soalan ini. Okey, dengar baik-baik. Dengar semua orang. Ini bahagian paling penting. Bahagian ni penting. Okey. Amboi sir, diamlah Bismi. Dah lah penyokong. Itu penyokong mana? Perancis Okey. Bila soalan, memang betul soalan dia kata nyatakan. Nyatakan 4 sebab. Dekat sini dia jelas dan nyata, dia tanya 4 sebab. Lepas tu dia bagi 4 markah. Kena bagi kaedah set atau tidak? Tak payah. Boleh tulis dalam bentuk point? Tak boleh. Jadi terus tulis point sahaja. Jadi nak tulis dia macam mana? Terus. Nak buat pendahuluan boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Kalau awak terus boleh. Pertama, cakap terus. Kedudukan yang strategik. Ni. Lepas tu koma. Terus bagi menghalang kemasukan kuasa barat lain. Okey. Menghalang kemasukan kuasa barat lain. Yang ketiga apa dia? Very good. Okey, menghubungkan Pulau Pinang dengan Burma. Menghubungkan Pulau Pinang dengan Burma. Dan satu lagi last apa dia? Kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Kemakmuran, very good. Kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Dah cukup. Sir, boleh ke jawab macam tu? Ya, inilah. Tak payah huraian. Tak payah. Sebab apa? Sebab 4 markah. Sir, nak bagi penanda wacana. Boleh tak? Bagilah, tak ada masalah pun. Yang pertama ialah kedudukan yang strategik. Yang kedua ialah menghalang kemasukan kuasa barat lain. Yang ketiga ialah menghubungkan Pulau Pinang dengan Burma. Dan yang keempat ialah kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Okey. Yang isu yang kedua. Masalah kedua macam ni. Dengar baik-baik semua. Dengar baik-baik semua orang. Tolong stop tu. Sir, soalan ni masuk exam ke? Oh, kalau kata soalan masuk exam, jenuh. Dengar. Sir, penanda wacana ke koma-koma je, sir? Saya dah bagi tahu tadi. Terpulang. Cara ni betul. Cara penanda wacana pun betul. Saat pertama, kedua, ketiga, keempat. Janji jangan point. Okay. Dengar. Katakanlah dia bagi 4. Dia minta 4. 4 markah. Tapi dalam semua ni, awak ingat 2 sahaja. Okey. Awak ingat 2 sahaja. Dengar Okey, sebab dia ada satu lagi, beban orang putih. Dia ada 5 sebab. Satu lagi adalah beban orang putih. Katakanlah keluar macam ni, dia bagi 4 markah, dia minta 4, dia bagi 4 markah. Maksudnya setiap satu jawapan tu adalah 4 markah, setiap satu point tu adalah 1 markah. Tapi awak ingat 2 je. Awak ingat 2 je. Macam mana nak buat? Jangan tulis 2 itu sahaja. Tolonglah. Janganlah ambil nasihat daripada cikgu-cikgu yang tertentu mengatakan, tak apa, tulis 2, ingat 2, tulislah 2. Jangan. Agus Damia, awak ambil satu ni, huraikan sedikit. Huraikan sedikit. Sebab apa? Paling tidak, kalau awak tak dapat 4, awak dapat 3. Kedua-dua tu kesa bagi huraian? Ya. Kedua-dua tu bagi huraian. Contoh, kedudukan yang strategik iaitu terletak di laluan perdagangan antara timur dan barat. Seterusnya ialah, okey, nak pilih mana? Kita dah bagi huraian. Menghalang kemasukan. Awak tak ingat yang ni? Katakanlah awak ingat. Menghubungkan Pulau Pinang dengan Burma.
Ataupun awak ingat ni, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Bagi, awak tak tahu huraian. Awak bagi contoh seperti hasil hutan yang terdiri daripada kayu kayan, okay, ataupun buluh, meranti, cengal, rotan. Cukup. Jangan tambah dan lain-lain. Tak payah. Jangan tambah dan lain-lain. Just bagi kat situ semegutan seperti sumber hasil seperti kayu balak ataupun kayu cengal. Jangan bagi soalan umum sangat, jawapan umum sangat. Kayu cengal, kayu meranti, okey, rotan dan hasil laut. Boleh. Kenapa saya tak galakkan tulis dan lain-lain? Dia akan nampak macam awak tak tahu jawapan lagi. Boleh stop. Kenapa soalan 3 markah? Saya bagi huraian. Cikgu saya bagi maksimum 3 markah je. Awak nak apa ni dari Hakimi? Awak cik pasal ke apa? Soalan 3 markah. Saya bagi huraian. Cikgu saya bagi maksimum 3 je. Dah soalan tu 3 markah. Kalau dalam exam tulis negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan singkatan NNTB, boleh je. Boleh ke? Boleh kalau dekat bahagian atas awak dah tulis dahulu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dalam kurungan NNMTB. Baru boleh. Kat bawah tu baru boleh pakai. Last nak bab-bab yang penting dalam sejarah. Ada yang tanya, pembuat soalan, pembuat kertas ke? Saya pernah buat kertas peperiksaan untuk peringkat sekolah dan saya pernah submit. Waktu kat sekolah tu soalan tu tak adalah kita submit sangat kan. Kalau awak cakap macam pembuat soalan PT3, alhamdulillah tak pernah lagi. Sebab kalau saya yang buat soalan, awak mesti sesara jiwa dan raga. Dalam exam boleh ke guna singkatan macam dengan atau yang? Tak boleh. Sejarah ni memang kena baca dan hafal ke? Salah. Sejarah kena faham. Okey. Boleh faham tak semua orang? Kalau awak tulis huraian, kita mengharapkan memang cikgu sentiasa tolong anak murid. Kalau awak ingat 2, awak tulis 2 poin saja, awak tak hurai. Kita tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh tambah awak 3 markah. Tetapi kalau ada bagi huraian sedikit, at least kita tak bagi penuh, kita akan tambah 1 lagi. Soalan. Macam kita akan tambah 1 lagi markah. Okey? Ada macam tu. Yang pening-pening kepala. Sama juga macam soalan ni. Okey, apakah kesan daripada penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu? Okey, apakah kesan penguasaan British ke atas kesan daripada penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Kesan dia apa? Apakah kesannya? Yes. Okey. Kalau awak tengok di dalam buku teks, kesan dia ni ada berapa? Ada 3 je. Pengekalan kedudukan sultan, penerusan sistem pentadbiran tradisional dan juga pengenalan birokrasi barat. Ni bab berapa, Sir? Ini bab 4. Tidak bersekutu. Kan? Ada 3 je. Pengekalan kedudukan sultan, lepas tu penerusan sistem pentadbiran tradisional, pengenalan birokrasi barat. Lagi satu nak cari kat mana? Tak boleh cari kan? Maksudnya logik tak kena bagi hurai. Logik lah. Maka kat sini kita pakai kaedah set. Bagi poin tambah dengan huraian atau poin tambah dengan contoh. Awak akan dapat 4 markah full set cantik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kelas geografi dalam lebih kurang masa 10 minit lagi. Itu je. Okey, jangan lupa untuk join. Dan kertas ni kita akan guna lagi untuk sesi yang akan datang. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak screenshot? Boleh. Kita screenshot daripada bawah terlebih dahulu. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dah set. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ambil ni. 5,
4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2. Jumpa lagi. Bye-bye.